الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Waalaikumsalam. Abbas bin Nurdin yang berusaha tim pengurusan Jemaah Nur Iman. Seterusnya yang dikasihi dan dihormati jemaah yang setia di Google Meet Gema Nur Iman. Bagi memberkati taman syurga kita pada malam ini dengan penuh takzimnya, saya mempersilakan Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nurdin untuk memulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan tidak melengahkan masa, saya serahkan kuliah Maghrib kepada Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nurdin untuk memulakan syarah yang bertajuk Syarah Matan Al-Barahin Jilid 2. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada Puan pengacara majlis yang saya hormati Puan Nusniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gema Nur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah malam ini dapat kembali kita bersama setelah tertangguh pada minggu lepas. Kebetulan bulan bulan lepas ni program agak padat. Masuklah jadual saya dan juga jadual anak-anak tu agak padat. Menyebabkan terpaksa tangguh kuliah minggu lepas. Mohon maaf sekali lagi lah pada sidang hadirat sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu kepahaman kepada kita insya-Allah untuk memahami ilmu tauhid, bagi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pegangan i'tiqad kita, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih lagi membicarakan lawan ataupun sifat mustahil bagi wahdaniyah. Pada malam ini kitab yang kita rujuk Syarah Matan Barahin jilid yang kedua pada muka surat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah
Allah Ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pada muka surat 29 berkata pengarang dalam tajuk kecil peringatan pada muka surat 29 berlaku dalam kalangan orang awam yang berkeyakinan sebab-sebab yang beradat memberi bekas, kesan atau akibat terhadap sesuatu yang lain. Seperti api pasti akan membakar dan racun pasti membunuh dengan keupayaan yang ada pada kedua-duanya. Al-Imam Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi menjelaskan bahawa seseorang yang mengiktikadkan hal seperti ini hukumnya adalah kafir. Wal'iyazubillah. Jadi hadirin hadirat sekalian, peringatan yang diberi dalam kitab ini, dalam syarah kitab ini, satu perkara yang sangat penting sebab dia bersangkut juga dengan akidah kita, iaitu ada orang awam, kita lah ni, orang awam ni, yang berkeyakinan sebab-sebab yang beradat memberi bekas. Saya dah sentuh 2 minggu yang lepas, bila disentuh dalam bab ini, yang dulu ni kita belajar di awal bab tauhid, kita belajar ada 3 hukum. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syarak. Ada 3 hukum. Hukum syarak daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah, dan panduan hadis yang daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ijma' ulama, qiyas, itu yang besarnya lah, yang asasnya. Hukum syarak. Hukum akal, itu dibagi kepada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal, yang mana akal boleh terima, yang akal tak boleh terima, dan yang harus pada akal. Wajib, mustahil dan harus. 3 hukum akal. Yang kita pun dah bincang tu. Malam ni tak payah bincang lagi lah. Dan yang ketiga ada hukum adat. Ni yang dia nak diberi peringatan ni dalam surat 29 ni. Hukum adat, hukum kebiasaan, hasil penelitian dan juga hasil daripada eksperimen dan sebagainya lah. Yang hukum adat, maknanya kebiasaan yang berlaku. Seperti api membakar, racun membunuh yang diberi dalam misal, sebagai misalan dalam muka surat 29 ini. Termasuklah juga yang lainnya, pisau yang tajam boleh melukakan dan sebagainya. Jadi apa hukum beriktikad dengan hukum ini hukum adat ini, hukum kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni, hukum adat ni hukum dia adalah harus, bukan wajib. Harus api itu membakar, harus racun membunuh, harus pisau itu melukakan. Bukannya wajib, harus sahaja. Ini hukum yang kita kena pegang betul-betul. Tetapi peringatan yang diberi oleh Syekh pengarang kitab dalam kitab ini ialah ada orang awam yang beriktikad itu adalah betul-betul. Maknanya memang betul api membakar. Berkeyakinan begitu. Api itulah yang membakar. Pisau itulah yang melukakan. Racun itulah yang membunuh. Tapi kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah hukumnya harus sahaja. Bukannya wajib. Bukannya wajib pisau melukakan, bukannya wajib racun itu membunuh, bukannya wajib api itu membakar. Tak wajib. Harus sahaja hukumnya. Jadi siapa yang beriktikad ni, ini hukum adat pada kebiasaan. Jadi kalau kita yakin
pisau itulah yang melukakan, api itulah yang membakar. Jika kita yakin racun itulah yang membunuh, maknanya kita yakin dengan kesan akibat daripada pisau, api dan juga racun tadi tu. Ya. Siapa yang beriktikad yang demikian, kata Syekh Muhammad Al-Mansur Al-Hudhudi dalam kitab ini, beriktikad yang demikian hukumnya kafir. Wal'iyazubillah. Ya, sebab apa jadi begitu? Sebab dah tinggal dah pencipta kita. Siapa yang melukakan pada hakikatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membakar hakikatnya yang sebenarnya? Allahu Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mematikan, yang membunuhkan, ataupun yang mematikan tadi? Bukannya racun. Hakikatnya yang sebenarnya adalah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu Syekh Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi dalam kitab ni, siapa yang beriktikad tadi sebab racunlah orang tu mati, ya, sebab api itulah rumah dia terbakar. Kalau kita beriktikad terus menerus macam tu sampai ke dalam, dihukumkan kafir. Ini Syekh pandangan Al-Imam Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi. Ya, sebab Allahnya dah tinggal. Kita dah tertinggal lah. Kita tak nampak dah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hakikatnya dialah, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menyebabkan terbakar, yang melukakan, yang menyembuhkan, yang menyakitkan, yang mengenyangkan, dan lain-lain lagi lah. Ya? Kita boleh kias lah. Ya? Okey, boleh faham kan? InsyaAllah mudah saja tu. Ya? Ini hukum adat. Kita kena berhati-hati. Sebab kita tengok lagi dia punya pada muka surat 30 kita pindah. Ya? Dalam syarah ini, dalam peringatan ini, dimasukkan pandangan Syekh As-Suhaimi, Al-Muqtadi, dan pada dalam kitab dia Al-Muqtadi, Syekh As-Suhaimi. Apa kata Syekh As-Suhaimi yang atas tu, ya, muka surat 30, famani i'taqada anna syai'an min al-asbab al-'adiyah yu'athir bi tab'ihi ay bi dhatihi wa haqiqatihi fala niza'a fi kufrih wa in kana ya'taqidu huduth al-asbab al-'adiyah wa laysat tu'athiru bi tab'iha wa innama Allahu khalaqa fiha quwwah wa bitilkal quwwah tu'athiru wa huwa fasiqun mubtadi'un wa fi kufrihi qawlan ar-rajihu adamuhu. Ya, apa maksud dia? Panjang juga ni, ya. Kita baca perlahan, mudahan insya-Allah kita faham. Maksudnya barang sesiapa yang beriktikad dengan yakin bahawa sesuatu daripada sebab yang beradat memberi bekas atau kesan dengan sifat semula jadinya, iaitu dengan zat dan hakikat dirinya, maka tiada khilaf sepakat ulama tentang kufurnya. Tadi ni. Yang beriktikad apa? Yang macam mana? Yang beradat memberi bekas. Hukum adat tadi. Maknanya dia beriktikad yang memberi bekas, yang melukakan itu adalah pisau. Yang membakar itu adalah api semata-mata. Yang melukakan pisau semata-mata. Ya? Yang membunuh itu adalah sebab racun semata-mata. Ya? Dia yakin begitu. Tak ada khilaf ulama. Kufur. Hukumnya kufur. Ya? Ini yang disebut oleh Syekh As-Suhaimi dalam kitabnya Al-Muqtadi. Ya? Sambung lagi, ya. Tiada khilaf ulama tentang kufurnya. Ya? Wal'iyazubillah. Tak jauh kita ni. Ya? Sesiapa yang beriktikad, sambung, maksudnya tadi. Sesiapa yang beriktikad segala sebab yang beradat itu baharu dan tidak memberi bekas atau kesan dengan sifat semula jadinya, maka dia beriktikad hanya Allah yang telah menjadikan padanya satu keupayaan yang memberi bekas dan kesan, maka dia fasik dan mubtadi' ahli bid'ah. Ya?
pendapat ulama tentang kufur i'tiqad seperti ini terbahagi kepada dua. Menurut pendapat yang rajih adalah tidak kufur. Ya. Jadi kita nak faham ni. Yang kedua ni payah sikit kita nak faham ni. Ya. Tadi orang yang mula-mula tadi, siapa yang beriktikad kerana pisau itulah yang melukakan, tak ada khilaf ulama kufur. Sebab apa? Saya sebut tadi, sebab dia langsung telah meninggalkan Allahu Subhanahu wa taala. Telah mengesampingkan Allahu Subhanahu wa taala. Sebab dia percaya hanya betul-betulnya pisau itulah yang melukakan. Tu jatuh kufur. Ya? Sebab dalam hati dia tak ingat bahawa hakikatnya itulah, ya, Allah lah yang sebenarnya yang melukakan. Dengan izin Allah lah orang dengan sebab api itu terbakar. Ya? Itu yang pertama tadi. Cuma yang kedua ini, ya, kita tengok yang kedua ni. Sesiapa yang beriktikad segala sebab yang beradat itu baharu, ya, dan dia tidak memberi bekas atau kesan dengan sifat semula jadinya, padahal dia beriktikad hanya Allah yang telah menjadikan padanya satu keupayaan yang memberi bekas dan kesan, maka dia fasik. Ya? Kalau sekali baca memang tak faham. Ya? Kita tengok, ya. Siapa yang memberi bekas? Ya? Sebab dalam, ingat balik masa kita belajar sifat wahdaniyah, ada 3 pecahan, ingat balik? Ya? Ingat tak lagi? 3 pecahan. Wahdaniyah, fi zat, wa fi sifat, wa fi af'al. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, yang kedua pada sifatnya, dan yang ketiga pada af'alnya. Ya. Ni termasuk ni lah ni, ya. Berkaitan dengan af'al Allah Subhanahu wa taala. Yang membakar, yang membunuh, yang melukakan, itu bersabit dengan af'al Allah sebab 3 pecahan yang ketiga. Af'al Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab ni disebut ni, dalam Syekh Suhaimi sebutkan tadi ni, sesiapa yang beriktikad segala sebab yang beradat itu baharu dan dia tidak memberi bekas atau kesan dengan sifat semula jadinya. Ya? Sifat semula jadinya. Padahal dia beriktikad hanya Allah yang telah menjadikan padanya satu keupayaan yang telah menjadikan padanya satu keupayaan yang memberi bekas dan kesan. Ya. Tengok baik-baik di situ, ya. Kita ni sekarang ni api ini api membakar, ya. Api membakar. Siapa yang menyebabkan api ini membakar? Tentulah dengan af'al Allahu Subhanahu wa taala, yang menjalankan kudrat dia, ya, dengan af'al dia, ya, menyebabkan api itu terbakar, kan? Api itu membakar, dengan af'al Allahu Subhanahu, bersabit dengan af'al Allahu Subhanahu wa taala. Jadi disebut dalam ni, ya. Siapa yang beriktikad segala sebab yang beradat itu baharu, dan dia tidak memberi bekas. Ya, kita beriktikad, maknanya orang ini beriktikad bahawa segala sebab yang beradat, yang itu adalah baharu. Pisau itu makhluk atau bukan makhluk, maka dia baharu. Tajam pada pisau itu makhluk ke bukan? Makhluk juga. Dia bersifat baharu. Ya, tajam pada pisau itu. Sifat tajam pada pisau itu pun makhluk juga, baharu. Ni tengok macam bagaimana dalam kitab ni dia secara detail dan halus, ya. Nak tengok kita punya i'tikad ni betul ke tak betul.
Siapa yang beriktikad dengan segala sebab yang beradat itu baharu, dan dia tidak memberi bekas atau kesan, dengan sifat semula jadinya. Sifat semula jadi pisau tadi tajam, betul tajam. Sifat semula jadi api tadi panas, membakar. Padahal dia beriktikad hanya Allah yang telah menjadikan padanya satu keupayaan untuk memberi bekas dan kesan, maka dia fasik. Jadi orang yang dia begini, hadirin dan sekalian, berkaitan dengan af'al, perbuatan Allah Subhanahu, sama macam kita makan juga, kita bergerak, kita makan, kita minum, kita berjalan. Ini af'al siapa ni? Hakikatnya adalah af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni macam mana sebenarnya? Kita ni seolah-olahnya hanya macam pelakon sahaja, seolah begitu. Yang Allah Ta'ala pinjamkan kudrat kepada kita untuk makan, untuk berjalan. Begitu juga pada pisau tadi. Allah Ta'ala beri sifat tajam pada pisau tadi tu. Bagi membolehkan pisau itu memotong, melukakan, dengan tujuan-tujuan yang kita semua pun tahu. Termasuk juga api tadi, untuk membakar dan sebagainya, memanaskan, membakar dan sebagainya. Jadi yang i'tiqad yang salahnya di sini ialah kita ni yakin pisau itu melukakan dengan sifat semula jadinya tu. Sifat semula jadi tajam itu yang melukakan, itu dihukum kita fasik. Walaupun kita beriktikad di sini, kita mengatakan hanya Allah, kita yakin sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kesilapannya ialah kita beriktikad tajam yang Allah Ta'ala beri itulah yang melukakan. Tajam, Allah Ta'ala bagi sifat tajam pada pisau. Kita yakin tajam itulah melukakan. Nampak di situ halus, seolah-olahnya walaupun kita yakin sifat tajam itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hakikatnya bukan tajam itu yang melukakan. Hakikatnya Allah juga yang melukakan. Cuma sifat tajam tadi ni menjadi alat sahaja. Macam Allah Ta'ala beri kita pinjam kudrat, dapat kita bercakap, dapat kita menulis. Ni nampak macam sukar sikit nak faham. Saya bagi contoh tu supaya kita dapat tangkap apa yang saya nak sampaikan, apa yang nak disampaikan oleh Syekh Suhaimi dalam tadi ni. Tadi yang mula-mula tadi tu memang terang-terang kufur sebab tinggal langsung Allah Ta'ala. Dalam yang kedua ni, yang dihukumkan fasik, tetap berdosa ni, tapi tak kufur, tidak kufur. Menurut dari hujung tadi, pendapat ulama tentang kufur i'tiqad seperti ini terbagi kepada dua, dan pendapat yang rajih tidak kufur. Pendapat yang macam mana? Dia yakin, orang ni yakin bahawa sifat tajam itu dikurniakan oleh Allah SWT kepada pisau. Sifat panas itu diberi oleh Allah Ta'ala kepada api. Dia yakin yang tu. Tetapi dia beriktikad dengan sebab api itulah, sifat api yang panas itulah yang membakar. Sifat tajam yang Allah Ta'ala bagi itulah yang melukakan. Nampak sikit sangat perbezaan di situ. Tetap dihukumkan fasik. Sebab nak kata juga dalam i'tiqad ni, hakikatnya tajam itu yang melukakan itu tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan atas sifat semula jadi pisau itu, walaupun kita faham sifat semula jadi pisau itu tajam yang dikurnia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak sikit sangat tu, sikit sangat bezanya. Jadi sebab itu dalam bab i'tiqad ini halus.
Nak kena dengar betul-betul, kena fokus betul-betul, kalau tidak kita memang tak faham. Ya? Jadi saya ingat bila saya beri misalan begitu, nampak boleh inilah ya. Sebab itu hadirin sekalian ya, kita tengok dalam syarah di bawah tu ya, paragraf di bawah. Berdasarkan pernyataan di atas, maka orang awam mahupun cendekiawan hendaklah menjauhkan diri daripada beriktikad dengan keyakinan seperti itu. Yang fasik tadi ni, yang tetap berdosa tadi ni ya. Sebab yang beradat tersebut boleh berlaku sebaliknya, kerana ia satu keputusan yang berdasarkan kebiasaan, namun kebiasaan itu boleh berubah. Hal ini telah dibincangkan dalam jilid yang pertama berkenaan hukum syarak, hukum akal, hukum adat yang saya sebutkan tadi ya. Jadi hadirin sekalian ya, kita saya ingat selepas ada lagi ni dalam syarah ni akan menambah sedikit rasanya pencerahan supaya kita faham dalam bab ni. Ya, dalam paragraf yang saya bacakan tadi ya, peringatan kepada orang awam mahupun cendekiawan. Apa maksudnya hadirin sekalian? Dia begini. Supaya kita tak beriktikad. Sama ada kita orang awam ataupun orang cerdik cendekiawan ni. Peringatan ni diberi ni bukan kepada orang awam macam kita saja, termasuk orang cendekiawan, orang bijak pandai. Sebab apa? Supaya tidak beriktikad yang macam tadi, yang jatuh fasik tadi, berdosa juga. Ya? Sebab apa? Dia lupa. Ya? Dia tergelincir sedikit saja ya, tentang af'al Allahu subhanahu wa ta'ala tadi. Macam sifat tajam tadi ni, dia faham. Sifat tajam itu memang diberi oleh Allah kepada pisau. Tetapi yang salahnya, yang berdosanya, bukan walaupun sifat tajam itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pisau, bukanlah sifat semula jadi. Sifat semula jadi tajam itu yang melukakan. Hakikatnya tetap Allah Subhanahu Wa Taala yang melukakan. Ya. Cuma pisau yang tajam tadi hanya menjadi wasilah saja, menjadi perantaraan saja. Untuk melukakan ataupun untuk memotong, apa lagi, untuk membelah dan sebagainya. Nampak sikit sikit saja perbezaan. Sebab itu diberi peringatan juga kepada cendekiawan. Sebab orang bijak pandai ni kadang-kadang dia rasa dia lah. Nampak. Walhalnya kecerdikan, kebijakan, kepandaian itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dilupa, orang bijak pandai ni pun dilupa. Sebab terkeliru tadi tu, terkeliru sedikit begitu, Kita tengok muka surat 31, kita sambung Jadi wajib bagi setiap orang mukallaf saya harap boleh faham. Ada yang tak faham ke maksud saya tadi Saya ingat mudah-mudahan nampak memang sukar sikit sukar sikit nak faham perbezaan di antara yang betul-betul kufur tadi sebab langsung tinggal dengan Allah SWT dengan yang kedua yang jatuh fasik tadi tu Okey. Kalau tak ada soalan saya teruskan Bismillah. Muka surat 31 apa yang ada di kitab Wajib bagi setiap orang yang mukallaf beriktikad sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hudhudi. Apa kata Imam Al-Hudhudi? Wa man i'taqada huduth al-asbab wa innaha la tu'athiru bi tab'iha wa la bi quwwatin ja'alaha Allah fiha. ويعتقد صحة التخلف بأن يوجد السبب العادي كالأكل والشرب ولا يوجد الشبع الذي هو المسبب وإنما المؤثر في المسبب هو الله تعالى فهو الموحد الناجي بفضل الله من الهلاك. Bermaksud
Siapa yang beriktikad segala sebab itu baharu, tidak memberi bekas atau kesan dengan sifat semula jadinya, dan tidak juga dengan keupayaan yang telah Allah jadikan padanya, maka boleh berlaku sebaliknya seperti diperolehi satu sebab yang beradat. Contohnya seperti orang yang makan dan minum padahal dia tidak merasa kenyang. Hal ini kerana rasa kenyang itu ialah musabab kesan daripada sebab sebab makan tersebut, dan hakikatnya yang memberi bekas dan kesan terhadap musabab itu ialah Allah. Maka orang yang beriktikad seperti ini ialah muwahhid, ahli tauhid yang terlepas daripada kebinasaan dengan kurniaan Allah. Ni ya. Ni kita baca ni pelan-pelan memang baru kita faham, saya ingat ya. Apa kata Syekh Al-Imam Al-Hudhudi ya? Ni i'tiqad orang mukallaf yang betul. Yang tadi yang fasik ya. Fasik saya dah terangkan sebab apa jadi fasik tadi. Jadi yang dikehendaki di sini macam mana kita nak beriktikad, diterangkan dalam ni ya. Siapa yang beriktikad segala sebab itu baharu. Pisau apa? Allah Ta'ala bagi sifat dia tajam. Dengan sebab tajam itu dia boleh Allah Ta'ala gunakan sifat tajam pada pisau untuk memotong, melukakan dan sebagainya. Jadi sifat tajam itu apa? Baharu, ya, sifat yang baharu, ya, makhluk, ya. Jadi siapa yang beriktikad dengan sebab itu baharu, sebab tajam itu pun baharu, tidak memberi bekas. Jadi bila baharu tidak memberi bekas. Sebab tadi yang fasik tadi ni dia menyangka dengan sebab tajam yang Allah Ta'ala berikan pada pisau tadilah memberi bekas. Itu yang jadi fasik tu. Ya, boleh nampak sebab yang memberi bekas hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang nak ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hudhudi dalam ni, dalam dia punya kitab ni yang dimuatkan dalam kitab ni. Jadi kita ulang balik semula. Siapa yang beriktikad segala sebab itu baharu, ya, tidak memberi bekas. Sifat tajam itu memang baharu. Tidak memberi bekas atau kesan dengan sifat semula jadinya, sifat semula jadi tajam tadi pada pisau tu, ya. Dan tidak juga dengan keupayaan yang telah Allah jadikan padanya, walaupun Allah Ta'ala jadikan sifat tajam pada pisau tadi tu. Malah boleh berlaku sebaliknya. Apa dia? Berlaku sebaliknya, pisau tu walaupun tajam dia tidak melukakan. Boleh tak berlaku? Boleh. Harus hukumnya. Hukum adat ini harus, ya. Harus berlaku, harus melukakan dengan diberi bekas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang memberi bekas dan menjadikannya tajam dan melukakan. Itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersangkut dengan af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika Allah Ta'ala tak izin, tak jadi. Ini yang sebut dan malah boleh berlaku sebaliknya. Ya? Pisau tak melukakan, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Ismail alaihi salam ketika disembelih oleh ayahandanya Ibrahim alaihi salam. Ya? Sebab itu ini beza hakikat tauhid yang sebenar dengan tauhid yang fasik tadi, orang yang tersilap. Ya? Dia faham yang beri Allah Ta'ala yang beri sifat tajam pada pisau. Tetapi tergelincir sedikit sebab dia menyangka dengan sifat tajam itulah yang memberi bekas, yang melukakan. Walhalnya Allah Ta'ala lah yang memberi bekas. Dah nampak dah tu rasanya tu. Ya? InsyaAllah boleh faham kan? Seperti diperolehi satu sebab yang beradat, contohnya seseorang yang makan dan minum padahal dia tidak merasa kenyang. Dia juga
ya. Dalam contoh yang diberi dalam ni bab makan dan minum. Ya, adatnya pada kebiasaannya makan kenyang, minum hilang dahaga. Ada tak berlaku sebaliknya? Ada, ya. Sebab apa? Sebab yang memberi bekas itu, yang menunaikan jadi kenyang itu, yang menunaikan hilang dahaga itu adalah Allahu Subhanahu wa taala. Hal ini kerana disebut ini. Hal ini kerana rasa kenyang itu ialah musabbab, ya, kesan daripada sebab, ya, sebab makan tadi jadi kenyang, ya. Sebab makan tadi jadi kenyang. Itu bahasa pasar dia, bahasa orang awamnya. Kita yang dah mengaji tauhid ini kena faham hakikat sebab yang memberi kenyang itu ialah Allahu Subhanahu wa taala. Kena sangkutkan di situ. Ya, difahamkan hakikat tu di situ, baru betul i'tiqad kita, baru betul tauhid kita. Ya, supaya tak tergelincir tauhid kita ni. Ni bab yang sangat halus, ya, dalam ni, ya. Tapi kita boleh faham dah kat situ, ya. Boleh faham itu insya-Allah, ya. Hal ini kerana rasa kenyang itu ialah musabbab, ya, ataupun kesan daripada sebab-sebab makan tadi tersebut, dan hakikat yang memberi bekas atau kesan terhadap musabab itu ialah Allah. Ada sebut dah kat sini. Ya, Allahu Azza wa Jalla. Ya, Allahu Subhanahu wa taala lah yang memberi bekas, ya, ataupun kesan, ya, terhadap musabab itu. Maka orang yang beriktikad seperti ini ialah muwahhid, orang yang betul-betul jadi ahli tauhid. Ya, jadi kita faham ni insya-Allah, dapat kita ni insya-Allah, ya, jadi ahli tauhid. Ya, mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepahaman tauhid yang sebenar ni, yang betul ini, ya, yang kita nak pegang sampai mati ni, ya. Yang terlepas daripada kebinasaan dengan kurniaan Allah, ya. Nampak, Jadi dah cakup 3 dah tadi tu. Yang mula-mula tadi, yang diberi contoh tadi, ya, orang yang langsung tinggal Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kufur. Dia rasa dialah yang dialah yang berusaha untuk makan, dialah yang berusaha untuk kenyang, dialah yang mengaku diri dia tinggal langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak ada khilaf ulama tentang kufurnya tadi dah sebut. Yang kedua tadi, yang tetap berdosa walaupun tak jatuh kufur, ya, tetap berdosa, ya, sebab tersilap sedikit akidah dia, ya. Kita pun tak nak yang tu, ya. Walaupun dia faham pisau api, sifat panas daripada api itu membakar tu Allah Taala yang kurniakan, tetapi bila beriktikad sifat api yang panas itulah yang membakar, jatuh fasik, ya, sebab dia lupa yang memberi bekas, yang membakar pada hakikatnya ialah Allahu Subhanahu wa taala, ya. Nampak beza. Jadi bila kita faham sebab akibat dan yang memberi bekas, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala, barulah i'tiqad kita itu i'tiqad yang benar. Termasuklah kita di dalam jumlah ahli tauhid yang sebenar, yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala pada zatnya, pada sifatnya, pada af'al dia. Itu yang kita mengaji dulu tu, 3 tu, pecah 3 tu. Wahdaniyah itu, ya. Sekarang kita belajar masuk dalam bab mustahilnya, ya. Walaupun dalam bab mustahil pada sifat wahdaniyah, kita mengukuhkan balik, ya, mengukuhkan balik kita, tauhid kita, tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, pada sifatnya, dan juga pada af'al dia, ya. Kita pindah muka surat 32, ya. Saya ingat bila dah dapat 3 tadi tu kan, 3 keadaan tauhid tadi tu, ya. Yang mana yang kufur, yang mana yang fasik, yang mana yang sah, yang sahih, ya, yang tauhid yang sebenar, ya. 3 tu mudah-mudahan kita dapat kepahaman insya-Allah.
Ada yang nak tanya ke? Maimun Harun ni, angkat tangan ni, sila kalau nak tanya. Kalau boleh saya jawab, saya jawab. Wan Maimun ya. Nak tanya ke? Tak ada ya. Kalau tak ada, saya teruskan muka surat 32 ya. Berdasarkan teks di atas ya, yang kita syarahkan tadi ya. Seseorang yang benar-benar beriman dengan sifat al-wahdaniyah. Dia masuk balik tu ya. Sifat al-wahdaniyah bagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menisbahkan mana-mana perbuatan kepada makhluk secara semula jadi ataupun berdasarkan sebab dan musabab ya. Bahkan jika berkeyakinan semuanya itu daripada Allahu Subhanahu wa taala. Bahkan dia hendaklah berkeyakinan kesemuanya itu daripada Allahu Subhanahu wa taala. Kita dah bahas panjang tadi ya. Jadi maknanya kalau kita beriktikad pisau itu dengan sifat semula jadinya tajamlah yang melukakan ya. Walaupun kita tahu sifat tajam itu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia tajam, tetapi dengan sifat semula jadi tajam itulah yang memberi bekas, yang melukakan, itu salah, masih salah lagi, fasik wal iyazbillah, masih berdosa kita ya. Sebab kita keyakinan kita itu tidak sampai ya pada hakikat sebenar Allah lah yang memberi bekas ya. Allah lah yang memberi bekas, yang menunaikan sebab ya, musabab tadi. Bahkan dia berkeyakinan kesemuanya itu daripada Allah ya. Yang memberi bekas hanya Allahu Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh yang telah dinyatakan, kesan semula jadi mahupun sebab dan musabab tidak boleh sama sekali terjadi melainkan dengan kudrat dan iradat Allahu Subhanahu wa taala. Jadi nanti mungkin ada orang bertanya, kalau macam tu apa pula fungsi sebab dan musabab ini ya? Sebab makan kenyang, walaupun kita tak boleh beriktikad yang sedemikian, secara maknanya secara lamsam begitu tak boleh ya. Jadi kenapa pula kita nak ada sebab dan musabab? Inilah yang satu peristiwa ni kisah bagaimana Malaikul Maut malaikat yang mencabut nyawa, siapa dia? Israel. Satu hari Israel berdialog ya dengan Allahu Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Tuhanku, kata aku ni kerja cabut nyawa orang, marah orang dengan aku ni, kata. Marah manusia dengan aku, benci manusia pada aku. Ya. Jadi sebab apa? Sebab kerja dia cabut nyawa kan. Memanglah orang memang tak sukalah. Ya, walaupun dia malaikat. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala kata, jangan bimbang wahai Jibril, aku jadikan setiap kematian itu aku jadikan ada sebab. Ya? Walaupun kadang-kadang sebab itu kita tak nampak pun. Sebab aksiden meninggal. Kan? Sebab aksiden meninggal. Apa lagi? Sebab apa kena orang tu kata mati lemas. Kita nampak sebab dia kan. Sebab yang menyebabkan musabab, yang menyebabkan kematian, kita nampak dekat situ. Ya. Jadi kalau ikut apa ni tadi ni, i'tiqad tadi ni, masih belum jadi ahli tauhid yang sebenarnya. Kecuali ya kita mentauhidkan bahawa hakikatnya Allah Taala lah yang mematikan, walaupun dia mati lemas. Ya, jangan lupa kita sangkutkan tauhid kita pada hakikatnya Allah lah yang mematikan, walaupun dia aksiden, walaupun dia mati terbakar. Ya, itu zahirnya. Sebab dan musabab ini zahirnya begitu. Ya, yang Allah Taala jadikan yang kita panggil sunnatullah. Ya, pada kebiasaan. Ya, itu hukum adat tadi tu. Ya, sebab itu dinamakan hukum adat, sunnatullah.
ataupun kebiasaan, ya. Api membakar, pisau melukakan, racun boleh membunuh dan sebagainya tadi. Tetapi kita tidak boleh beriktikad yang memberi bekas itu adalah api. Yang memberi bekas itu adalah tajam pisau. Tak boleh. Tak masak lagi, tak cukup lagi iktikad kita tu. Bukan ahli tauhid lagi kita kalau kita beriktikad begitu. Jadi kita kena sandarkan, ya, yang memberi bekas, ya, yang melukakan tetap Allahu Subhanahu wa taala. Yang mematikan tetap Allahu Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan kesakitan tetap Allahu Subhanahu wa taala. Yang memberi bekas. Makhluk, kita dah dulu lagi sebelum ni pun kita dah belajar ni. Dalam masa kita bahas sifat wahdaniyah, ya, hasil usaha hamba makhluk ni tidak memberi bekas. Yang memberi bekas tetap Allahu Subhanahu wa taala. Ini i'tikad yang kita nak pegang ni. I'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia telah diajar oleh dalam kitab-kitab tauhid yang dikarang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuklah kitab Matan Ummul Barahin, ya, dan lain-lain kitab lagi lah, ya. Kitab Tauhid Al-Bajuri, Syekh Al-Bajuri, ya, Risalah Al-Bajuri fi Tauhid, kitab yang kita belajar dulu ni, ya. Risalatut Tauhid, ya, yang kita belajar sebelum kitab ini dan lain-lain, ya. Jadi dah nampak tu kan, insya-Allah. Jadi kita tetap keyakinan kita begitu, ya. Jangan lari ni, ya. Jadi sebab itu bila kita belajar tauhid beginilah, kita kena latih diri kita, hati kita kena ingat. Bila dah ada kepahaman begini, kita akan sedar diri. Kadang-kadang kita rasa kita pandai lah kan. Kita rasa diri kita, nampak tu, ya, kita. Walhalnya hakikat yang beri pandai ini adalah Allah Subhanahu. Kadang-kadang kita lupa tu, ya, kadang-kadang kita lupa. Kita rasa kita kuat sikit, kita rasa kita lah. Kita rasa kita lah yang usaha lebih cari rezeki sampai kita senang lenang hari ni, ya, banyak duit, banyak harta. Kita dah mula dah. Nah itu pengaruh syaitan dan iblis melupakan hakikat itu adalah dari Allahu Subhanahu wa taala. Kurniaan Allahu Subhanahu wa taala. Jadi nak kena latih ni, ya, hadirin hadirat sekalian. Nak kena latih. Bila kita ada kepahaman tauhid yang begini, sekurang-kurangnya bila cakap, ya, contohlah, ya, sebab itu bila orang puji kita, ya, kita kena sandarkan pada Allahu Subhanahu wa taala. Dapat cemerlang, ya, kena sangkutkan, kena sabitkan dengan Allahu Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, sebab kita faham yang beri itu siapa? Allahu Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa-apalah kita boleh kias dalam banyak perkara lagi. Ya. Yang kadang-kadang kita lupa, kita ingat kitalah yang tu, kitalah yang usaha, kitalah yang pandai, kitalah yang kuat, kitalah yang cantik, kitalah segala-galanya, ya. Ini yang disebut dalam ilmu tauhid sifat ananiyah. Semuanya aku. Aku yang cerdik, aku yang usaha. Ini yang jadi kufur tu. Ya. Kufur kepada Allah Subhanahu sebab lupa. Yang dia tu hanya pinjaman, hakikatnya yang memberi bekasnya hanyalah Allahu Subhanahu wa taala. Kita tengok kesimpulannya. Berdasarkan perbahasan lawan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang keenam ini, dapat disimpulkan bahawa mentauhidkan Allah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah dengan mentauhidkan zat, sifat dan perbuatan Allah. Tadi saya dah sebut sikit tadi kan. Mentauhidkan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada perbuatannya, ya. Dulu kita dah bahas panjang. Sedangkan mensyirikkan Allah Azza wa Jalla adalah menyemutukan zat, sifat dan perbuatannya. Tadi termasuklah kita kata diri kita sendiri tu,
Itu dah termasuk dah menyengutukan Allah. Ya. Kita ingat kita pula yang bijak. Kita pula yang pandai. Mengaku kita pula. Itu dah dari segi tauhidnya dah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Merampih kuasa lah tuan-tuan. Sebenarnya. Bahasa kasarnya merampas kuasa Allah Taala. Perasan dia lah pada hakikatnya Allah Taala. Ya. Nampak kan? Dah faham dah tu insya-Allah. Sedangkan mensyirikkan Allah Azza wa Jalla adalah menyengutukan zat, sifat dan perbuatannya. Ya? Termasuklah af'al tadi. Termasuk yang af'al kita ni lah. Ya? Yang kita buat hari-hari ni. Daripada bangun tidur. Ya? Sampai kita tidur balik. Kita rasa semua kita. Kita lupa sebab yang pertama kita tak faham. Yang kedua kita tidak melatih diri kita. Bila kita dah belajar tauhid ni kita latih lah tuan-tuan. Hadirin hadirat sekalian kita latih diri kita. Sebab itu bangun tidur je kita cukup baca doa kan. Alhamdulillah. Ada orang bangun tidur dia mengucap dulu. La ilaha illallah. Lepas tu baca doa kan. Baca doa bangun tidur, mengucap syukur Allah Ta'ala, beri balik umur, dapat hidup balik semula. Supaya nak di awal-awal bangun tidur pun kita dah Nabi dah ajar dah. Supaya kita ingat kita bangun tidur tu pun Allah Ta'ala beri lanjut umur pada kita dan kita diperintah untuk bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Mati tu tidur. Tidur itu mati kecil kan. Kita dah mati dah, tiba-tiba Allah Ta'ala hidupkan kita balik. Sebab itu kita bersyukur tu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami mati. Tidur tu mati kecil. Sebab ada orang tidur tak bangun-bangun. Kita Alhamdulillah. Dapat kita bangun balik. Pagi besok tak tentu lagi ni. Kalau malam ni lah. Malam ni kita tidur, pagi besok tak tentu lagi. Sebab itu nak tidur pun baca doa juga. Ingat. Maknanya hadirin sekalian, kita nak latih kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala lah sebenarnya segala-galanya. Yang memberi bekas dalam semua aktiviti kehidupan kita, daripada bangun tidur sampai kita nak tidur balik. Nak tidur pun kita juga muhasabah diri kita. Dengan nama Allah pun kita tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau ya Allah. Kami hidup dan mati. Sebab nak mati ni. Tidur ni nak mati kecil. Dengan nama Allah juga. Kita berdoa kan, nak tidur. Mengucap nak tidur. Dan baca ayat macam-macam kita baca. 3 qul lah. Ayat kursi. Apa lagi? Amanah Rasul. Baca pula di surah Al-Mulk. Jadi nampak di situ. Jadi ni nak kena latih ni hadirin sekalian. Dengan kepahaman tauhid kita dapat hari ni, selama kita belajar ni, yang kita nak bawa ni. Ada orang tanya ni, macam mana nak tadi tu? Sekejap. Datuk, macam mana nak beza antara qada mubram dan qada muallaq? Contoh dalam kes kematian, walaupun ada sebab musabab, nak elak salah faham, mohon pencerahan. Latih hati ni, okey. Okey. Qada mubram dan qada muallaq. Saya ingat nak bahas qada mubram dan qada muallaq ni panjang. Cuma saya nak sabit, nak ulas sedikit saya tentang kematian tadi tu. Sebab tadi saya dah kongsikan dialog antara mereka Israel dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Ta'ala jadikan setiap kematian tu ada sebab. Setiap kejadian di dunia ni pun ada sebab. Ada sebab, ada musabab. Cuma kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita kena yakin sebab dan musabab ini tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hakikatnya adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ha. Sebab dan musabab ini apa hukum dia? Hukumnya adalah hukum adat. Apa hukum adat? Hukumnya adalah harus. Boleh jadi berlaku dan boleh jadi tak berlaku. Contoh aksiden tadilah. Sebab apa mati? Sebab aksiden. Tapi ada tak orang aksiden tak mati? Ya, kereta keremuk macam mana? Tahu ini mati dah ni. Tengok-tengok orang tu tak mati. Nampak ya? Sebab yang memberi bekas hanya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebab aksiden tu mati. Sama macam pisau tadi. Ya? Pisau melukakan. Ada orang tak luka. Ya? Kebetulan kebal pula dia. Allah Ta'ala bagi kebal pula ke dia. Ya? Nabi Ibrahim dicampak dalam api. Tak terbakar pun. Ya? Tak terbakar pun. Nabi Ismail disembelih. Ya? Tak luka sikit pun tak luka. Ya? Jadi nak itu yang tu yang saya nak tekankan sebenarnya di sini. Ya, sebab yang memberi bekas itu hakikatnya dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu adalah harus sahaja hukumnya. Harus sahaja sebab makan jadi kenyang. Harus sahaja sebab pisau itu melukakan, memotong, boleh memotong macam-macam. Harus sahaja sifat api itu membakar, ya, memanaskan. Harus sahaja. Sebab dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Ya. Itu yang kita nak faham sebenarnya, yang kita nak pegang tu sebenarnya. Kalau kita yakin hanya dengan sebab semula jadi api tadi membakar, walaupun kita tahu api panas api itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita beriktikad dengan sifat semula jadi api tadilah yang membakar, tak selamat kita, hadirin sekalian. Itu dihukumkan apa tadi? Fasik. Ni tadi yang dalam kitab ni sebut tadi. Ya. Sebab yang memberi bekas hanya Allahu Subhanahu. Itu yang kita nak pegang i'tiqad tu. Yang memberi bekas hanya Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian ya, yang minta maaf pada yang bertanya tadi, yang qada muallaq, qada mubram ni nanti insya-Allah dalam kuliah akan datang saya insya-Allah saya berbicara lanjutlah. Ya, sekarang dah pun 9:11. 9 suku ada ustaz lain kan yang akan ambil. Jadi saya kira saya berhenti di sini kalau dah sampai pada kesimpulan ni. Jadi saya habiskan sedikit yang kesimpulan ni. Sebagai seorang Muslim lagi mukmin, maka hendaklah seseorang itu berhati-hati dalam hal ini. Kerana kesalahan yang kita rasakan kecil, hakikatnya adalah besar dan akhirnya akan menjerumuskan kita ke wal'iyazubillah, ya, daripada masuk neraka wal'iyazubillah. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian pada kita pada malam ini insya-Allah memberi lebih kepahaman kepada kita dalam bab tadi ni, nak mentauhidkan zat, sifat dan juga af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan lawan bagi sifat wahdaniyah yang kita dah kupas sebelum ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf atas kekurangan itu. Mudah-mudahan insya-Allah ada rezeki dan peluang dan kesempatan lain kita berjumpa lagi insya-Allah. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah pada pengacara majlis. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katiran jaza pada tim ahli Jawatan Gema Nur Iman dan para jemaah pencinta ilmu kerana telah mengimarahkan Taman Syurga Gema Nur Iman pada malam ini. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah berlangsung, kami memohon jutaan kemaafan. Dan sebelum berlabuhnya kuliah malam ini, izinkan saya untuk mewawarkan kuliah pada malam ini. Pada malam ini adalah pada pukul 9 suku pada malam ini, kita akan
Ustaz Muhammad Naim. Dan sebelum berlabuhnya kuliah malam ini, izinkan saya untuk memawarkan kuliah Isyak pada malam ini bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Naim. Sekali lagi dengan ucapan setinggi-tinggi, terima kasih. Saya mempersilakan yang amat Datuk untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وجه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf semua, saya mohon undur diri ya. Terima kasih semua.